Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Persoalan pokok yang kita perlu tanya apabila kita ingin memahami gagasan Malaysia Madani dan bagaimana kita ingin menterjemahkan gagasan Malaysia Madani itu dalam konteks pendidikan. Sebab itu kita perlu bermula untuk memahami gagasan tersebut dengan melihat apakah dia pokok ataupun idea besar, dan saya lebih suka menggunakan the guiding ideas ataupun idea-idea pendorong yang ada dalam Malaysia Madani itu yang memudahkan kita untuk mengaitkannya dengan misi pendidikan. Dan kalau kita ingin menterjemahkan misi pendidikan itu, sudah sepastinya idea-idea pokok ini ataupun idea-idea pendorong ini akan dapat membantu kita menterjemahkannya dengan lebih baik. Persoalannya, apakah idea pendorong ataupun idea pokok yang ada dalam gagasan Malaysia Madani itu? Mengikut pemahaman saya dan juga memudahkan saya untuk memahami dan menterjemahkan dalam konteks pendidikan, saya suka melihat Malaysia Madani itu dilihat dalam 4 idea pendorong ataupun the guiding ideas yang besar. Satu yang saya panggil sebagai gagasan Malaysia Madani itu berteraskan kepada bagaimana kita mengangkat harga diri dan maruah setiap warga negara di Malaysia. Apapun yang kita lakukan, dia perlu berteraskan kepada mengangkat karamah insaniah, harga diri setiap orang tu, sama ada bidang pendidikan, bidang ekonomi, ataupun bidang-bidang yang lain yang berkaitan dalam sektor kenegaraan kita. So, jadi asas ataupun idea pokoknya ialah mengangkat harga diri setiap warga negara Malaysia itu tanpa kecuali. Yang kedua, idea pendorong dalam gagasan Malaysia Madani itu saya lihat bahawa keterikatannya, kalau kita nak melihat pembangunan manusia, pembangunan fizikal dan apa saja dalam bentuk membina tamadun yang tamadun kenegaraan yang kita ingin bawa dalam konteks negara kita, ialah kita hendaklah berteraskan yang disebut oleh Perdana Menteri kita, berteraskan kepada keyakinan, nilai dan akhlak yang jelas, nilai-nilai murni yang dapat memandu kita untuk mengawal kerja buat tindakan kita untuk membangunkan negara ini dalam sebuah sektor. Itu idea pendorong yang kedua, iaitu tentang berkaitan dengan keyakinan, nilai-nilai murni dan akhlak yang menjadi teras kepada gagasan Malaysia Madani itu. Dan yang ketiga, idea pendorong dalam gagasan Malaysia Madani itu ialah yang berkaitan dengan sistem tata kelola yang adil dan telus. Sebab kekuatan suatu negara, kalau kita ingin membangunkan gagasan kita, gagasan Malaysia Madani itu mestilah berteraskan sistem tata kelola yang baik, yang dapat mengawal kerja buat dan memandu kita kepada matlamat yang ingin kita capai. Dan idea pendorong yang keempat dalam gagasan Malaysia itu ialah kesemua ini, sama ada cara kita mengangkat harga diri setiap warga kita ataupun menerapkan keyakinan, nilai dan akhlak dalam setiap program pembangunan, apa saja yang kita lakukan. Dan yang ketiga, mengamalkan sistem tata kelola yang baik itu, dia mestilah dalam konteks membawa negara kita ke masa depan yang disebut sebagai idea pendorong. Kita juga perlu memahami bahawa konteks pembangunan negara kita ialah dalam konteks era pasca normal atau post normal time. So, 4 idea pokok ini ataupun idea pendorong ini penting untuk kita fahami apabila kita ingin menerjemahkan misi pendidikan. Okey, bagaimana pula kita ingin menyumbang dalam konteks pendidikan untuk menjayakan dan melaksanakan Malaysia Madani ini? Kita ambil idea pendorong yang pertama, iaitu
mengangkat kerama insaniah ataupun harga diri setiap warga diri kita. Sebenarnya ini tidak menjadi masalah besar dalam misi pendidikan yang kita laksanakan sebab dalam falsafah pendidikan kita jelas bahawa asas kepada pendidikan kita itu adalah berteraskan kepada falsafah manusiawi yang mengangkat pembangunan dalam konteks pendidikan kita itu anak didik kita dalam pendekatan yang holistik. Sebab itu untuk mengangkat harga diri ataupun maruah anak didik kita itu, kita dalam konteks pendidikan, misi kita ialah untuk memberikan mereka ilmu, kemahiran, kompetensi dan akhlak yang bersesuaian dengan zaman sekarang dan juga zaman mereka berada pada masa depan. Dan inilah asas kita dalam misi pendidikan, memberikan pendidikan yang terbaik dan berkualiti dengan memberikan ilmu, kompetensi, kemahiran dan juga akhlak yang terbaik kepada mereka untuk mereka berperanan dalam konteks masa depan. Dan yang kedua, untuk kita menjayakan trust, keyakinan, nilai dan akhlak dalam gagasan Malaysia Madani itu, dalam konteks misi pendidikan, saya selalu kaitkan mereka bagaimana kita membangunkan karakter. Pembangunan karakter, pendidikan karakter dalam konteks misi pendidikan itu adalah suatu yang paling pokok. Di sinilah trust, bagaimana kita mengangkat pendidikan kita untuk melaksanakan misi holistik dalam pendidikan itu. Sebab karakter itu bukan saja diperolehi melalui ilmu pengetahuan mereka yang kita berikan kepada mereka, tapi memberikan mereka pengalaman. Anak-anak didik kita pengalaman yang dapat membentuk karakter sahsia mereka dengan akhlak, dengan nilai dan juga dengan keyakinan yang bersesuaian dengan negara kita. Di sini soal kewarganegaraan, kesetiaan kepada negara dan bagaimana mereka mempunyai budi pekerti yang baik apabila mereka menjadi seorang warga negara yang boleh memastikan negara ini dipacu ke hadapan. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan sistem tata kelola. Sebab seperti yang disebutkan sebelum ini, amalan sistem tata kelola yang baik dan telus itu akan menyebabkan kita mengelak keciciran daripada segi apa saja yang boleh menyebabkan menurunkan kualiti suatu amalan dalam sistem tata kelola itu. Dan dalam konteks pendidikan, kalau kita boleh juruskan kepada misi yang paling pokok dalam pendidikan itu ialah bagaimana kita dalam sistem tata kelola itu mengurus pembelajaran murid itu sebaik mungkin dan mempunyai kualiti yang tertinggi. Bagaimana kita menyediakan pengalaman pembelajaran yang terbaik tanpa ada ketirisan di mana-mana pun. Sebab kalau kita tidak mengamalkan sistem tata kelola pengurusan pembelajaran murid itu, dia boleh berlaku saja ketirisan pembelajaran itu yang tidak memberikan manfaat kepada murid. Ketirisan itu boleh berlaku di kementerian, boleh berlaku di JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, boleh berlaku juga di Pejabat Pendidikan Daerah dan juga boleh berlaku di sekolah dan akhirnya boleh berlaku dalam bilik darjah. Sebab itu untuk memastikan tidak berlaku ketirisan pembelajaran yang berkualiti kepada anak didik kita, kita kena mengamalkan sistem tata kelola ataupun pengurusan pembelajaran yang terbaik. Dan yang terakhirnya, untuk kita melaksanakan misi pendidikan dalam konteks gagasan Malaysia Madani itu ialah bagaimana kita dalam pendidikan itu dapat menyediakan anak murid kita untuk masa hadapan, iaitu untuk menangani cabaran era pasca normal itu. Di sinilah kekuatan kita dalam pendidikan yang berbentuk jangka panjang. Sebab itu, untuk melihat itu, saya hanya mengambil satu contoh. Umpamanya sekarang ini, teknologi digital itu menjadi trust kepada ataupun membuat perubahan yang besar dalam zaman pasca normal yang sentiasa dibincangkan orang, sama ada daripada segi internetnya, dari segi data besarnya, ataupun dari segi penggunaan kepintaran buatan AI yang semakin kita lihat semakin mempengaruhi pendidikan kita. Sebab itu, dalam konteks kita melaksanakan misi pendidikan itu, bagaimana kita menyediakan keseluruhan sistem pendidikan itu dan akhirnya memberikan manfaat kepada anak didik kita,
pembelajaran digital yang betul-betul mereka kuasai, yang mereka boleh manfaatkan apabila mereka keluar daripada sekolah. So, sebagai kesimpulannya, saya melihat bahawa misi pendidikan dalam Malaysia Madani itu boleh kita laksanakan jika kita terjemahkan kefahaman kita dalam idea besar ataupun idea pendorong yang 4 tadi itu, iaitu soal harga diri ataupun maruah, soal karamah insaniah, yang kedua yang berkaitan dengan keyakinan, nilai murni dan akhlak yang kita terapkan, dan yang ketiga yang berkaitan dengan sistem tata kelola, dan yang keempat bagaimana kita mengharungi masa depan kita, menyediakan anak didik kita untuk menghadapi era pasca normal. Dan semua ini kita boleh lakukan dalam contoh-contoh misi pendidikan yang saya berikan tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.